Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Najib Selar bersatu, kamu gagal segagalnya, tapi mau salahkan 1MDB. Berita sepenuhnya. Seorang ahli majlis pimpinan tertinggi bersatu mengaku bahawa saya betul bahawa prestasi ekonomi Malaysia dan prestasi mengawal COVID-19 adalah paling teruk berbanding negara-negara jiran, biarpun Malaysia adalah antara negara yang melaksanakan PKP separuh masa paling lama di dunia. Tetapi dia kata ini bukan kegagalan Muhyiddin Yassin, sebab bos dia dibeban dan dikekang oleh hutang 1MDB berjumlah RM32 bilion. Sebab 1MDB, ekonomi dan COVID-19 teruk di negara kita. Okey, saya beri fakta, kata Najib. Hutang 1MDB adalah 32 bilion ringgit pada akhir tahun 2019 sebelum Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Selain itu, RM32.2 bilion hutang bersih 1MDB. Namun selepas diulas Menteri Kewangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz semasa membahas bajet 2022 pada bulan Oktober 2021 lalu, hutang 1MDB juga RM32 bilion selepas Muhyiddin henti sebagai Perdana Menteri. Bermakna, 1 sen prinsipal hutang 1MDB tidak pernah dibayar. Malah sepanjang tempoh Muhyiddin jadi Perdana Menteri, Malaysia dapat semula RM15.4 bilion tunai yang dibayar sebagai penyelesaian kes 1MDB oleh pihak-pihak seperti Goldman Sachs, KPMG dan Deloitte. Ini bermakna 1 sen prinsipal hutang 1MDB tidak pernah dibayar, tetapi dana sebanyak RM15.4 bilion diterima oleh kerajaan sebab 1MDB. Dan dia tidak pernah sebut pun aset-aset 1MDB bernilai lebih RM100 bilion atau peranan 1MDB untuk menyelesaikan masalah perjanjian IPP penjana tenaga bebas berat sebelah yang menjimatkan negara sebanyak RM15 bilion setahun sehingga rizab tunai Petronas naik ke 176 bilion sebelum PRU14. Entah sudah beberapa kali saya jawab perkara ini termasuk kepada Anwar Ibrahim dan Lim Kit Siang sebelum PRN Melaka, tetapi mereka tak pernah sekalipun menyangkal atau berbunyi. Jadi dari sudut mana Muhyiddin dibebani atau dikekang oleh hutang 1MDB sehingga prestasinya mengawal ekonomi dan COVID-19 amat buruk, sedangkan mereka tidak pernah langsaikan 1 sen prinsipal hutang 1MDB dan sebaliknya menerima tunai RM15.4 bilion sebab 1MDB. Dan tahukah kamu bahawa PN dahulu turut menaikkan hutang kerajaan sebanyak RM173.3 bilion dalam tempoh mereka menjadi kerajaan dari RM792 bilion kepada RM965.3 bilion pada bulan bulan Ogos semasa Muhyiddin turun sebagai Perdana Menteri. Hutang kerajaan persekutuan 2019 naik kepada RM792 bilion. Hutang kerajaan kekal terkawal RM965.3 bilion setakat Ogos 2021. Sedangkan hutang kerajaan pada akhir tahun 2017 sebelum PRU14 adalah RM686.8 bilion. Hutang negara bukan RM1 triliun tapi RM686 juta, Tuan Ibrahim. Ya, hutang naik RM173.3 bilion masa kerajaan PN. Lagi nak guna alasan hutang 1MDB sebanyak RM32 bilion yang tidak pernah dilangsaikan 1 sen oleh mereka. Hutang kerajaan naik hampir 50% atau hampir RM300 bilion dari RM686 bilion kepada RM965.3 bilion setelah saya berhenti jadi Perdana Menteri, tetapi 1 sen prinsipal hutang 1MDB RM32 bilion tidak pernah dibayar balik setakat ini. Bukan setakat hutang naik, Petronas turut dijarah dengan bayaran RM59 bilion. 2020 RM34 bilion, 2021 RM25 bilion kepada kerajaan. Manakala aset khazanah nasional turun hampir RM10 bilion dari RM91 bilion pada akhir tahun 2019 ke RM81 bilion pada akhir tahun 2020.
Dan kerajaan PN juga korek RM 5 bilion dari tabung Kuan, kumpulan wang amanah negara yang dibina masa saya menjadi Perdana Menteri, dari RM 4 bilion sehingga nilainya mencecah RM 17 bilion ketika PRU 14. Kerajaan hanya ambil RM 5 bilion dari Kuan. Jadi, RM 15.4 bilion dana diterima sebagai penyelesaian 1MDB, RM 173.3 bilion kenaikan hutang kerajaan, RM 59 bilion bayaran dari Reserve Petronas, RM 10 bilion khazanah nasional, RM 5 bilion korek dari tabung Kuan. Berjumlah sama dengan RM 262.7 bilion dihabiskan mereka dalam tempo singkat 17 bulan itu. Jadi dari mana sudut? Dari sudut mana hutang 1MDB sebanyak RM 32 bilion yang mereka tidak pernah membayar balik 1 sen prinsipal boleh dijadikan alasan kenapa korang gagal segagalnya? Kamu gagal segagal-gagalnya sehingga digelar kerajaan gagal, tapi mahu salahkan 1MDB? Ditulis oleh Najib Razak, ahli Parlimen Pekan dan bekas Perdana Menteri Malaysia. Tulisan ini pertama kali disiarkan di media sosialnya yang merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysia Kini, dipetik dari Malaysia Kini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.